Kerja kita dulu banyak tipu. Sepatut 8 jam, kita tak cukup masa, kita dah balik. Kita tak OT, kita tulis. Kita OT 3 jam, kita tulis 6 jam. Betul ke kita kerja tu, tuan-tuan? Kita tak makan daging biawak, tuan-tuan. Kita tak makan daging babi, tuan-tuan. Tapi kita makan gaji haram. Berapa tahun kita buat tu? Berapa tahun kita berkhidmat tu? Kita berkhidmat 25 tahun. 25 tahun kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kita tak ada dosa. Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita bagus. Rupanya kita dalam pandangan Allah, malaikat yang mencatat amal baik dan amal jahat sentiasa mencatat setiap perkara yang kita buat. Kita lupa malaikat catat amalan kita. Besok kita balik, kita akan tanya Allah, ya Allah, mana amalan amal saleh aku, ya Allah? Mana semayang aku, ya Allah? Mana baca Quran aku, ya Allah? Allah kata tak ada. Tolak itu, tolak ini, tolak itu. Dulu kita pernah beli rumah dengan cara riba. Allah lupa ke, tuan-tuan? Tak. Kita beli motor dengan cara riba. Kedai Cina, tuan-tuan, cara Islam ke? Kita beli motor tu cara Islam ke cara riba? Allah lupa ke, tuan-tuan? Apa yang disebut oleh Nabi, orang yang pengamal riba ini amal salehnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak lupa, tapi kita lupa. Tak apa, Ustaz, 3 tahun aja masuk neraka. Saya kuat, Ustaz, masuk neraka 3 tahun. Tak apa, Ustaz. Saya beli motor kedai Cina riba. Tak apa, Ustaz. Janji saya dapat motor. Riba pun riba lah, Ustaz. Neraka pun neraka lah, Ustaz. Kadang-kala yang hafal Quran beli motor secara riba. Kadang-kala yang menyampaikan ilmu ini beli motor secara riba. Tuan-tuan, Allah tengok. Ke Allah buta, tuan-tuan? Saja nak tanya, tuan-tuan. Allah ni sifatnya buta ke sifatnya melihat? Kan sifat yang wajib pada Allah basar. Allah melihat, Allah tidak buta. Dan penglihatan Allah tidak ada dinding, tidak ada hijab. Benda ni kita tak nampak. Rupanya dalam masa beberapa tahun amal kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosong, kita semayang kosong. Walhal Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang makin semayang makin jadi baik, makin semayang makin jadi baik. Kita lawan Allah. Rupanya semayang kita ditolak oleh Allah. Semayang kita sah, rukun cukup, syarat cukup. Kita tak buat perkara yang membatalkan salat, sah. Sah pada fiqh, tetapi tidak sah pada Allah. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis lepas semayang malaikat hafazah akan ambil, diangkat salat kita. Jika tidak diterima salat itu, lalu dilemparkan semula kepada yang empunya semayang, siapa di mana kain buruk yang dilemparkan kepada tuannya. Saya dah betul semayang saya, bacaan saya dah betul tajwid, kenapa pula kena lempar balik? Rupanya ada beberapa perkara yang amalan kita tidak diterima Allah.
Tuan-tuan tengok hadis tu, periksa balik. Lepas tu orang mukmin dia rasa takut dengan Allah. Ya Allah, kau terima tak amalan aku ni? Tuan-tuan, Sayyidina Umar tiap-tiap hari nangis. Sebab apa nangis? Lepas dia buat ibadat tengah malam, dia angkat tangan dengan Allah. Ya Allah, ibadat yang aku buat ni, ya Allah, Engkau terimalah. Kau terimalah, ya Allah. Kau terimalah. Kita tak kan tuan-tuan? Sebab kita rasa kita hebat. Kita rasa kita hebat. Hebat pada pandangan manusia tak pakai tuan-tuan. Hebat pada pandangan Allah. Inilah yang dituntut oleh salafus salih, para anbiya, para rasul. Mereka ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hari ini dia suka kita, dan satu hari dia akan benci kita, tuan-tuan. Hari ini dia sayang kita, tapi satu hari besok bila dia benci kita, dia akan cerita semua keburukan kita. Ini manusia. Lepas itu tuan-tuan, jangan cari kemuliaan manusia, jangan cari keredaan manusia. Carilah keredaan Allah, kemuliaan Allah. Dunia ni tak lama dah tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok sekarang ni, zina berluar-luasa. Cerai lebih banyak daripada kahwin. Selangor banyak kes cerai, tuan-tuan. Allah angkat keberkatan hidup. Masyarakat semakin jahat. Kita kerap bergaduh sekarang ni sama-sama kita. Cuba kita bayangkan 40 tahun dulu hidup macam mana, tuan-tuan, kalau dalam satu kampung. Seronok tak? Saya nak bawa balik lah. 40 tahun dulu kita hidup dalam satu kampung. Seronok tak, tuan-tuan? Seronoknya, ya Allah. Sekarang ni orang tak pedulikan kita. Kita nak mati sorang-sorang dalam rumah, orang tak ambil tahu dah. Sebab apa? Sebab diangkat oleh Allah kasih ini. Apabila zaman ini mula hampir nak dikiamahkan oleh Allah, maka Allah angkat kasih sayang sedikit demi sedikit dalam hati orang mukmin. Di antara orang mukmin mula tidak mahu berkasih sayang, benci membenci sesama kita sendiri. Inilah apabila zaman itu telah hampir jaga-jaga, tuan-tuan. Orang yang takutkan Allah, apa yang mereka sentiasa buat dan apa amalan orang yang bertakwa. Mereka suka bersedekah walaupun dalam keadaan diri mereka itu sempit. Bukan masa dia banyak, masa dia sempit lah. Walaupun dirinya sempit, dia bagi juga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia yakin dengan janji Allah. Allah takkan biarkan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Saya kongsi, tuan-tuan, dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan saya buat sekolah? Mungkin sebahagian tuan-tuan tak tahu. Saya ada sekolah, tuan-tuan. Sekolah saya hampir 40 tahun. Sebulan lagi 40 tahun. Sebulan lagi, tuan-tuan, 40 tahun. 40 tahun kami buat. Saya tak minta yuran bulanan dengan pelajar saya. Tak ada satu sen saya minta. Yuran makan, yuran minum, yuran api, yuran air, yuran tahunan, tak ada. Pelajar saya tak banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang 100 lebih, kadang-kadang naik 300. Tak banyak. Alhamdulillah, beroperasi sampai sekarang. Alhamdulillah. Masa pandemik 2 tahun ni, Covid ni, tuan-tuan, sekolah lain tutup, sekolah saya buka. Sekolah saya buka, tuan-tuan. Pelajar saya ada 150 orang masa tu.
Bila dah masuk fasa 4 baru saya bagi cuti sebulan. Sebab dia orang lama tak balik, dekat 2 tahun tak balik jumpa mak ayah. Alhamdulillah, Allah tak biarkan kita, Allah tetap bagi makan. Alhamdulillah, api air tak potong tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah ajar kita dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, berusaha beramal akan amalan orang yang takutkan Allah, Allah akan bagi jalan kelepasan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan rezeki yang tidak tahu dari mana jalannya. Tuan-tuan, Allah pernah bohong kita tak? Selalu yang bohong kita Allah Ta'ala ke orang, tuan-tuan? Selalulah yang bohong kita. Allah Ta'ala tak pernah bohong kita, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, itu yang disebut oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Bila Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan cukupkan keperluannya. Ini janji Allah, tuan-tuan. Janji Allah. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita hafal Quran, kita tak yakin dengan Quran, batal tak? Kita baca Quran, tapi kita tak yakin dengan Quran, batal tak iman kita? Sajalah saya tanya tuan-tuan, dalam sejuk-sejuk ni, kita baca Quran, tapi kita tak yakin dengan Quran. Masa ketika kita tak yakin itu mati. Al-Quran ni tak payah satu ayat. Al-Quran ni satu huruf cukup. Kita tak yakin satu huruf dengan Al-Quran kalau satu ayat, ayat sedekah tak yakin, ayat semayang yakin, ayat haji yakin, ayat aurat tak yakin, ayat mengumpat orang yakin tentu dia tinggalkan. Ayat hasad, ketika kita mula tidak yakin dengan ayat Allah, mati. Agak-agak boleh tak man rabbuka? Kita rasa kita hebat. Tuan-tuan, Masya Allah, siapa orang yang bertakwa, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, tahan marah walaupun disakiti. Dia nak marah, dia tahan. Tuan-tuan, nak jadi orang baik susah, tuan-tuan. Nak jadi orang jahat senang. Orang baik dia boleh jadi jahat dalam 5 minit je. Tapi orang jahat nak jadi baik 5 tahun pun susah. Tapi nak jadi jahat senang, tuan-tuan. Dalam pada buat baik, kita boleh buat jahat. Dalam pada kita buat baik, kita boleh buat jahat. Kita dah semayang 5 waktu di masjid, kita boleh bergaduh sama-sama jiran. Tak susah pun, pasal buah durian je, tuan-tuan. Alah, buah durian 2 biji, kalau kita sedekahkan dapat pahala. Tapi menjadi asbab untuk kita dikeluarkan daripada syurga, untuk masuk ke dalam neraka Allah, asbabnya buah durian je, tuan-tuan.
Tuan-tuan, kalau kita sendiri tak nampak dan tidak peka dengan perkara ini, besok takut kita kat sana susah. Lain tak ada masalah tuan-tuan. Susah dalam dunia ni senang aja. Sekarang lagi senang. Kita susah, kita buat status Facebook. Ya tak kan? Sekarang kan, kalau dulu susah kan, orang tak tahu kita susah. Sekarang dah senang. Kita susah, tak boleh bayar, ya, kata tak boleh bayar, kata apa itu ini, katakan ya, nak beli pampers anak tak ada duit kan, lalu kita letak dalam Facebook, saya susah nak beli pampers tak boleh. Betul tak? Sekarang kan senang kan? Senang nak cakap dengan orang. Kalau kita dulu macam mana tuan-tuan? Zaman saya, zaman tuan-tuan lagi lah. Zaman saya, anak saya pakai napkin lagi. Napkin yang putih tu. Zaman saya dulu, zaman anak saya. Zaman anak saya dulu pakai napkin lagi tuan-tuan. Tak cukup napkin, kita potong kain batik orang rumah kita jadi lampin. Macam mana nak mengadu? Kita mengadu dengan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang tak. Kita ngadu dengan orang banyak. Isteri saya begini-begini, mengadu dengan Facebook. Facebook pun jawab, teruknya isteri kamu. Kita tak boleh bayar kereta, kita mengadu dengan Facebook. Facebook pun jawab, memang sekarang memang macam tu, zalim. Pernah kita mengadu, saya dah umur 50 tak boleh bangun malam. Pernah tak mengadu? Saya dah umur 50 tak boleh baca Quran. Pernah tak mengadu? Saya dah umur 50 tak boleh istiqamah semayang sunat duha. Pernah tak mengadu? Saya umur 50 dah ni, saya tak boleh berhenti mengumpat. Boleh tak mengadu? Tak cakap pun. Yang kita mengadu semua hal-hal dunia. Lalu kita salahkan Allah Ta'ala. Tak mengadu pun dengan Allah, tak cerita pun dengan Allah. Ya Allah, aku ni dah tua, aku baca selawat satu hari tak sampai 100 pun. Ya Allah, aku ni dah tua, aku baca tahlil tak sampai 100 pun sehari. Kalau dulu ada tuan-tuan masjid buat maghrib subuh, Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi Allah Ya Latif. Tuan-tuan ingat tak? Ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Yang muda mungkin tak ingat kot. Orang-orang lama, bila masa kita dengar lagi ni tuan-tuan? Tarhim dengar tak lagi sekarang? Mana ada orang dengar tarhim, orang tak baca dah. Sebab dah ada CD. Tak? Dulu pagi-pagi pukul 5 sebelum subuh, kita dengar Bilal. Kan? Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Tuan-tuan, Nabi cakap dalam hadis kan, waktu sahur, siapa minta dengan aku, siapa ada hajat dengan Allah, hajatnya dikabul. Siapa yang istighfar, dosanya diampunkan. Ini waktu sahur. Sebab itu orang dulu tuan-tuan, waktu sahur dia doa, Ya Arhamar
arhamar rahimin, irhamna. Kasihankanlah kami ya Allah. Wa'afina wa'fu anna. Afiatkanlah kami ya Allah. Maafkanlah salah kami ya Allah. Tiap-tiap pagi Bilal minta ampun untuk orang satu kampung. Sekarang tak ada orang dah minta ampun waktu sahur. Tak ada siapa dah minta dikasihankan oleh Allah. Dulu tiap-tiap pagi, ya Allah, kasihankanlah kami. Irhamna, irhamna, irhamna. Tak ada dah. Jauh ya kita tuan-tuan. Jauh dah kita, jauh dengan Allah. Berjayalah tuan-tuan golongan-golongan yang menidakkan zikir lepas sembahyang. Mereka tak dapat menghilangkan terus zikir lepas sembahyang, tetapi mereka berjaya mengurangkan zikir selepas sembahyang. Mereka berjaya tuan-tuan. Mereka berjaya. Mereka memang tak dapatkan menghilangkan wirid lepas salat, tapi mereka berjaya mengurangkan. Makin kurang. Besok kurang, hilang. Kita leka tuan-tuan, tarahim dah hilang. Besok hilang lagi. Ketika hilang itulah turunnya azab Allah. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini sifat orang bertakwa. Maafkan salah semua orang. Ya Allah, aku maafkan salah semua orang yang pernah buat salah dengan aku. Ya Allah, tercakaplah dengan Allah. Ya Allah, Engkau lagi maafkan hamba-hambamu. Siapa aku ya Allah? Orang ni buat salah dengan aku sikit aja ya Allah. Aku buat salah dengan Engkau lagi besar, lagi banyak, tapi Engkau ampunkan, Engkau maafkan. Dulu masa muda aku tak semayang pun. Tinggal semayang sebab kerja, tinggal semayang sebab kahwinkan anak, tinggal semayang. Kau tak marah pun, kau bagi lagi aku hidup. Kita kata apa? Tak apalah, sekali-sekali kahwinkan anak, tinggal semayang. Anak kita pun tinggal semayang, kita pun tak marah. Tak apa, pengantin sehari masuk neraka, apa salah? Macam mana nak semayang tuan-tuan kalau make up dah tebal? Tak tahulah kan. Sebab make up mahal tuan-tuan. Sekali make up 400-500. Takkan make up pukul 11 Zuhur nak padam. Sayanglah tuan-tuan ni tak. Halang-halang masuk neraka, biar masuk neraka jahanam. Halang-halang panas, biar panas terus. Tapi kita seorang ayah, kita diam ke, kita seronok ke, kita suka ke, kita marah. Masa kita kahwinkan anak tu, anak kita macam tu, kita seronok ke, kita suka ke, kita marah. Kakak buat macam ni Allah marah.
ke kita suka tuan-tuan?